Terima kasih pengurusi. Kita maaf, saya telah banyak. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin ambil bahagian dalam pembahasan dalam isu museum ini. Pertama sekali saya anggap museum ini bukan seolah-olah bangunan yang kita simpan artifak-artifak orang mati, tetapi museum dalam konsep yang lebih luas adalah saksi kepada sejarah dan adalah satu institusi yang sangat penting kalau negara kita ingin mempunyai jati diri yang kita boleh membanggakan. Itu bagi konsep saya, museum itu selain daripada bangunan-bangunan yang telah diuruskan oleh Jabatan Museum, dan juga museum ini boleh didapati secara hidup dengan banyak artifak-artifak yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Dengan itu saya ingin mengucapkan tahniah dan juga simpati kepada pekerja-pekerja kaki tangan museum dalam keadaan prioriti yang sangat rendah. Dalam pembahasan bajet pun kita lihat peruntukan untuk museum ini sangat-sangat sederhana sekali, dan sehingga tidak mempunyai, seolah-olah kita tidak membagi nilai yang sepatutnya kepada museum. Di banyak negara-negara lain, terutamanya kita lihat tempat-tempat pelancongan, museum merupakan pusat tarikan yang sangat penting. Tapi malang dia di Malaysia, kita cuba developkan negara kita sebagai pusat atau hub untuk shopping. Itu saya agak ada satu persepsi yang amat dikesali, kerana Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang mempunyai sejarah yang begitu kaya sekali, sepatutnya kita bangga dengan warisan nilai-nilai budaya kita. Oleh itu saya ingin ambil perhatian kepada Dewan ini. Kalau kita buat beberapa search saja, kita dapati kebanyakan museum di Malaysia ini dalam keadaan yang sangat apa yang dikatakan poor maintenance, dan banyak bangunan-bangunan yang museum ini tidak diberikan perhatian dan peruntukan yang cukup. Dan kita juga lihat ada yang telah kita banyak terima daripada komen-komen dari pelancong-pelancong tentang bangunan museum itu. Oleh itu saya harap dengan kelulusan undang-undang ini, kita mengambil perhatian. Kerajaan harus mengambil sikap yang lebih positif untuk upgrade, menaik tarafkan museum-museum ini. Pada masa yang sama, saya juga dapati selain daripada museum, kita juga harus preserve atau istilah iaitu supaya kita memulihkan tempat-tempat bersejarah. Dan baru-baru ini negara kita dikejutkan oleh satu peristiwa yang sangat sedih, dan bahawa satu candi atau tapak candi yang mempunyai sejarah lebih kurang 2000 tahun telah dirobohkan oleh pemaju begitu saja. Dan pihak kerajaan negeri kata tidak tahu, pihak kerajaan pusat kata tidak tahu, dan kalau sungguh pun ini adalah hanya tapak, ini bukan Angkor Wat seperti yang disebut oleh Menteri Besar Kedah, kata ini bukan Angkor Wat, ini bukan Borobudur. Adakah ini bermaksud kalau dia tapak saja kerana dia tidak sempurna disimpan, kita boleh hapuskan begitu saja? Kita seluruh dunia tahu Lembah Bujang ini adalah merupakan tempat tamadun, di antara tamadun yang terawal di Nusantara. Dan ini sepatutnya kita pasarkan, kita tunjuk kepada dunia bahawa kita simpan dengan elok. Tapi malangnya, kita telah membenarkan keuntungan pemaju ini untuk merobohkan sejarah kita. Dan saya harap
tindakan yang serta-merta harus diambil. Kita tidak boleh lepas tangan saja dengan mengatakan itu adalah private land, itu adalah kawasan-kawasan yang tidak di luar kawalan mana-mana pihak. Dan sikap ini harus diperbetulkan. Dan pada masa yang sama kita lihat, saya telah dapat satu petikan daripada satu magazine yang mengenai heritage building, yang menyatakan untuk bangunan-bangunan yang 100 tahun lebih, sungguh pun kita ada undang-undang untuk memelihara mereka, tetapi kebanyakan oleh kerana tidak ada dana, sebanyak 70% daripada mereka hampir dalam keadaan yang hampir pemusnahan. Dan juga bila dipulihkan, oleh kerana kekurangan guideline, tidak ada panduan, kita lihat mereka yang kontrak yang melakukan kerja ini bukan kumpulan yang profesional. Mereka lakukan dengan kerja-kerja yang agak agak mengejutkan, kerana mereka tidak mengikut spesifikasi yang tepat untuk memulihkan bangunan-bangunan. Terima kasih Batu kerana memberi peluang, dan terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak kembalikan kepada isu Lembah Bujang yang cukup panas, terutamanya di kalangan orang muda. Mereka kata sekarang Malaysia, kerajaan membuat subjek sejarah sebagai compulsory. Katakan pentingkan sejarah dan mau kita patriotik kepada negara, tetapi tindakan kerajaan dalam isu Lembah Bujang itu nampaknya tidak mementingkan sejarah. Dan kita nak tahukan bahawa kalau kita pentingkan sejarah, kita kena tegas minta stop work order immediately. Tapi saya nampak bahawa kerajaan baru lepas 2-3 hari baru kata stop work order. Dan tetapi hakikatnya satu tapak yang begitu bernilai, tapak yang begitu bersejarah telah dirobohkan. Dan sekarang saya nak tahu, nak minta pandangan Batu, bagaimana kita pulihkan? Bolehkah dipulihkan, dan siapa harus bertanggungjawab untuk pulihkan tapak sejarah tersebut? Saya agak saya ingin mengambil pendekatan kita ketepikan perbezaan politik, kerana warisan sejarah ini, nenek moyang kita tidak berpeluang untuk menyertai UMNO ke, keadilan ke, PAS ke, atau Parti Hindraf ke. Tapi kita kita ini mewaris who we are today adalah kerana keagungan tamadun-tamadun sebelum kita. Dan kita tidak patut merasa segan atau dengan sejarah-sejarah ini. Terima kasih Batu Tan Sri Pengerusi Yang Di-Pertua. Saya pun sendiri secara langsung antara 2004-2008 terlibat dengan isu mempromosikan Kedah sebagai, ketika itu saya adalah Exco Pelancongan, dan kita sendiri pun amat kecewa tentang apa yang telah berlaku. Dan kita sedar bahawa tamadun di Lembah Bujang itu bermula awal lagi daripada tahun 1136, iaitu ketika Sultan Muzaffar Shah yang telah memeluk Islam ketika itu, sehinggalah kini Sultan Kedah itu berada di generasi ke-29. Jadi apa yang berlaku di Lembah Bujang itu memang kita amat kecewa, dan cumanya saya dimaklumkan, kita pun tak mahu nak politik siapa yang luluskan, katanya ini tapak permohonan membina projek perumahan itu diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Walaupun macam tadi Bayan Baru kata kerajaan baru ambil alih ni, sebenarnya bukan kita, kerajaan kita yang luluskan. Tapi put that side. Yang penting kita nak kena preserve the warisan yang amat bermakna, berharga ini. Cumanya yang Mak Berhormat Menteri Besar Kedah telah pun menyatakan semua tapak-tapak tersebut yang begitu luas, walaupun dipunyai oleh individu, akan diwartakan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Kebudayaan bagi memastikan ianya adalah tempat yang dipreserve sebagai heritage. Terima kasih Batu.
Saya amat setuju kerana saya tidak mau salahkan seolah-olah kerajaan negeri saja, kerana kalau kerajaan negeri kata mereka sanggup pun diwatakan, kalau kita tidak meletakkan dana yang cukup, kalau kita tidak ada pengawasan, kalau kita tidak majukan tempat tertentu itu, dia tetap diwatakan. Banyak lagi tempat-tempat yang telah diwatakan tetapi dalam keadaan yang juga agak teruk sekali. So itulah sebab saya rasa isu sekarang ialah kita harus mencari kaedah untuk menyelesaikan masalah sekarang. Hanya saya juga rasa sedikit kecewa kerana kita dengar hujah-hujah seolah-olah this is not Bodoh Budu, this is not Angkor Wat. Saya anggap isunya bukan sama ada keagungan, kebesaran kebesaran bangunan, tapi kalau walaupun satu bata pun ada, walaupun satu batu pun yang merupakan mempunyai sejarah, kita harus cuba untuk memulihkan dan menjadikan saksi untuk generasi yang akan datang. Puchong. Terima kasih Yang Berhormat daripada Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Walaupun saya setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh sahabat-sahabat Yang Berhormat di sini, tapi saya rasa saya berbeza sedikit dalam fikiran saya, kerana kepada saya apa yang berlaku adalah satu perkara yang cukup serius. Kita sebagai satu negara yang mempunyai tempat bersejarah sebegitu, kita perlu tanya kepada diri kita, kenapa boleh berlaku keadaan sedemikian? Bagaimana kita boleh membenarkan satu tempat di mana kita tahu nilai kesejarahan dia? Tempat begitu tidak dikawal, tempat begitu tidak diketahui orang apabila masuk ke situ boleh berlakunya kejadian sebegini. Saya nak tanya kepada kementerian, tidakkah kita ada satu sistem di mana tempat-tempat bersejarah itu memang kita ada cara dalam mana kita boleh melindungi tempat tersebut? Tempat tersebut itu jadikan tempat di mana orang tahu tempat itu adalah satu tempat bersejarah. Mereka tahu bahawa nilai tempat itu memang tidak kita boleh we cannot replace, kita tidak boleh gantikan. Tapi di sini kita lihat, Tan Sri Speaker, bagaimana minda Menteri Besar, Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah. Beliau kata, oh, ini bukan Borobudur, ini bukan Angkor Wat, ini setakat a base of a temple. Nah, ini menunjukkan sikap di mana seorang itu menunjukkan beliau tidak serius. Memang bahan bersejarah 2000 tahun, 3000 tahun yang ada, yang wujudnya, yang hanya yang the remains of it, setakat itu saja. Jadi kalau kita akan membenarkan satu keadaan di mana kita membiarkan, kita kata tidak ada masalah, never mind, it has happened, it's okay, let's move on. Saya rasa itu adalah masalah yang cukup besar, kerana tempat-tempat lain yang bersejarah di negara ini mungkin berlakunya kejadian sedemikian. Jadi saya nak minta kepada Batu, pendapat Batu, bukankah sepatutnya kita di sini menuntut supaya tindakan diambil? Dua perkara. Satu, tindakan diambil untuk memastikan bahawa tidak berlakunya perkara sebegini dalam masa hadapan. Saya dengar apa yang disebut oleh sahabat saya daripada Jerlun tadi, Yang Berhormat Jerlun. Mereka tahu, kerajaan tahu sejak tahun 2004 sehingga sekarang tahu. Saya tidak kisah kerajaan mana, tapi kita tahu tempat ini nilainya bersejarah. Tapi bagaimana boleh berlaku kalaunya kita tahu? Itu satu. So, apakah tindakan yang akan diambil untuk kita memastikan tempat-tempat yang ada, yang bersejarah di Malaysia ini, dijaga, dilindungi, supaya tidak berlaku masalah sebegini? Nombor dua, apakah yang kita akan berlaku? Apakah kita akan lakukan kepada mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara sedemikian? Di sini, dalam keadaan ini, adakah tindakan yang akan diambil terhadap pemaju-pemaju yang didapati bersalah ataupun yang dikenal pasti sebagai mereka yang mengambil tindakan ini? Jadi saya minta pendapat daripada Batu berkenaan dengan isu ini. Terima kasih. Saya nak serak. Terima kasih. Biar sikit. Okey. Terima kasih Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kita dah setuju tadi bahawa isu ini kita jangan politikkan, dan isu ini melibatkan peninggalan sejarah yang begitu penting. Dan dia memang kita kata dia bukan Angkor Wat, bukan Borobudur. Tapi kalau kita rasa perkara ini serius dan tempat ini sangat penting untuk sejarah, saya ingin tanya kepada Batu,
walaupun satu batu yang ada di situ, kenapa tidak kerajaan yang memerintah sebelum ini mengambil inisiatif yang serius dan usaha-usaha untuk mewartakan tempat ini? Terima kasih, Batu. Saya agak itu adalah satu perkara yang kita tertanya-tanya. 50 tahun kita merdeka, kita sepatutnya bila merdeka kita mewarisi bukan dari penjajah saja, tetapi kita mewarisi satu tamadun yang sangat panjang yang berhubung dengan keseluruhan rantau Nusantara. Itu yang saya rasa ada kekurangan dari segi kebanggaan budaya kita di Malaysia ini kalau kita banding dengan di Indonesia. Itu kita harus mengakui. Bila kita ada kelemahan, as a whole nation, we should be admitting to our weakness. Itu saya tidak mau kata parti mana yang memerintah itu yang harus mengambil lebih banyak, lebih besar tanggungjawabnya. Tetapi kita sebagai bangsa Malaysia, kita telah mengabaikan tanggungjawab kita untuk memelihara tapak-tapak sejarah ini untuk generasi yang akan datang. Kita sepatutnya rasa sangat malu dengan perkara yang berlaku ini. Itulah sebab saya nak showkan bahawa pertama sekali, selain daripada gazet, kerajaan pusat harus meletakkan dana yang cukup. Kalau perlu, kita kena beli balik, kita kena ambil tanah, land acquisition pun kita harus ambil. Kita tak boleh kata ada 17 candi yang bernilai sejarah, tetapi majoriti dia adalah diletak di tangan private, di ladang-ladang. Saya pernah lawat, ada yang tempat di ladang-ladang, orang ada lembu makan masih dalam ladang kelapa sawit, mereka membiarkan itu saja. Sungguh pun kita kata kita dah gazet atau kita dah identify. Itu pertama. Kedua ialah dana yang cukup, sepatutnya ada pegawai untuk monitor. Boleh tanah itu di bawah swasta, tetapi swasta mempunyai tanggungjawab juga untuk pastikan tempat itu tidak dicerobui, barang itu tidak dirosakkan, dan kita perlu ada macam ranger untuk setiap kali 17, bukan banyak, 17. Kalau regularly every 6 month mereka mesti pergi ambil rekod erosion, apa tu yang dipanggil, kita kena hakisan, kita kena monitor sama ada struktur itu masih sama atau tidak. Kita boleh buat 17 candi, bukan banyak sangat. Dan kita juga harus, kalau perlu, kalau kita boleh pindah undang-undang untuk impose satu penalty yang lebih berat kepada pemilik tanah dan orang awam yang sungguh pun mereka buta sejarah, supaya perkara yang dilakukan ini adalah, kalau kita kata tak bayar cukai itu atau ingkari bayar cukai itu, ada pengkhianatan. Ini juga satu pengkhianatan terhadap nilai kebudayaan kita, sejarah Malaysia ini. Itulah sebab saya agak tindakan harus diambil dari sekarang. Bukan kita nak cari parti mana yang salah, tetapi tindakan stop work order itu tidak mencukupi. Stop work order ini hanya buat sementara saja. Kita perlu satu tindakan untuk kaji semula sama ada projek ini boleh diteruskan atau tidak. Kalau perlu, batu-batu itu harus dicari balik supaya kita letak balik, sebab sudah tentu ada gambar yang lama yang telah di dalam rekod museum, dan itu boleh dilakukan. Saya harap jangan kita mengecewakan lagi generasi yang akan datang dengan membiarkan warisan kita dibiarkan begitu saja. Saya juga ingin sentuh sedikit tentang pemulihan. Saya lihat banyak tempat-tempat yang bersejarah, sungguh pun ada akta untuk mengawasinya, tetapi mereka dibangunkan semula oleh kontraktor yang tidak mempunyai ilmu, dan akibatnya ialah satu perkara yang sangat-sangat what do you call, very embarrassing, sangat memalukan, kerana struktur itu sudah ada berbeza, termasuk Kelly Palace Kelly Castle yang kita sangat membanggakan. Tetapi saya pernah melawat sebelum itu dibangunkan,
Tetapi bila kita lihat setelah renovation itu dibuat, banyak struktur telah diubah. Saya tidak tahu ini adalah untuk kemudahan orang awam atau kerana mereka tidak rujuk balik rekod-rekod yang lama atau kerana itu nak cut cost. Itu semua tidak dibenarkan. Kita have to make it very strict. We do not allow modification yang tidak mencermin semula nilai-nilai sejarah. Akhir sekali, dengan akid-akid yang ada, saya dengan kawan-kawan kita telah dalam projek membuat filem untuk mengenai kemerdekaan. Kawan-kawan kita telah kembali ke Finas untuk cari footage yang ada. Tapi kita dapati bahan-bahan ini dibiarkan begitu saja. Ada yang telah dalam keadaan yang ada kemungkinan kelembapan itu akan merosakkan filem itu. Saya agak bukan saja filem saja begitu, tapi dapati banyak lagi artifak-artifak yang bernilai sejarah dalam keadaan begitu. Sepang. Terima kasih Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Batu, ada dua pertanyaan yang ingin saya utarakan. Pertamanya, adakah Batu sedar bahawa antara sebab juga apabila ada rakyat pengerang mereka menentang isu pembinaan loji di Petronas itu di sana adalah berkaitan juga bahawa pengerang itu sendiri ditapak ada juga sejarah. Sebab dikatakan salah seorang NGO yang terlibat itu dia adalah ahli kepada Persatuan Sejarah Tinggi dan Johor. Malah saya diberitahu oleh beliau juga di-approach dengan izin oleh pasukan peguam untuk kes Batu Putih apabila ketika kita nak mencari bahan bukti untuk dikemukakan di mahkamah antarabangsa itu. Dan dia beritahu ke saya bahawa antara sejarah di Pengerang itu ialah laluan di laut itu juga pernah dilalui oleh Marco Polo. Mana ada kesan sejarah di situ. Tapi nampaknya kita lebih mementingkan pembangunan sehingga kita cuba menjadikan tempat itu dah tak signifikan lagi. Satu. Yang keduanya, berkaitan dengan tadi Batu kata akan membuat filem berkaitan dengan kemerdekaan. Saya ingin bertanya pada Batu, adakah Batu setuju bahawa sudah sampai masanya kerajaan seharusnya menceritakan sejarah yang sebenar? Paling kurang kita bercakap tentang sejarah ini, kita berlaku jujur. Siapa pun yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan tanpa mengira latar belakang dia, ideologi dia, mesti dianggap mereka ini ada sumbangan dia tanpa mengira latar belakang dia. Sebab kita jujur. Sebab itulah saya merasa amat pelik apabila Kerajaan Negeri Johor sendiri menerbitkan sebuah buku, sebuah buku yang menjadikan nama Mat Indra itu sebagai salah seorang tokoh yang dihormat, tokoh sejarah, tokoh yang orang Johor baru bangga. Dan yang bestnya, buku itu ditandatangani oleh bekas Menteri Besar Johor. Tapi bila ada orang lain yang bukan daripada Barisan Nasional bercakap tentang kita harus juga sumbang ataupun mengenang jasa Mat Indra ini, dibawa ke mahkamah, didakwa di mahkamah. Dia setuju dengan Batu. Di sini adanya hypocrite di sini. Apabila kerajaan Johor sanjung orang tu, tak kena apa-apa. Bila orang lain cakap, kena dakwa. Betul juga. Apabila Rahim Noor kata, kita mesti mengakui bahawa Chimpeng ada sumbangan dia, tak kena apa-apa. Tapi bila orang lain cakap, kena apa-apa. Jadi ini nampak ada satu benda yang pelik lah. Saya ada apa komen Batu? Batu, bos sekali. Korang ingat? Terima kasih Tan Sri Speaker yang tenang, yang riang, sabar mendengar. Jadi korang ingat bagi peluang ini mengucapkan tahniah kepada Tan Sri. Batu, ada dua perkara yang korang ingat nak bercakap ni. Satu ialah isu sejarah ni. Kalau kita tengok sejarah ni macam lapangan terbang Subang. Sejarahnya cukup luar biasa. Kemerdekaan diangkat, didokong di waktu itu. Dan sekarang ini nak dibangunkan. Dan diletakkan sebagai barang usang. Jadi apa pandangan Batu? Kalau lapangan terbang Subang itu dikenang sebagai satu sejarah. Seperti mana Stadium Merdeka. Yang dizahirkan merdekanya
almarhum Tengku Abdul Rahman di waktu itu, dan hari ini hendak dibangunkan untuk jadi diluputkan sejarah itu. Adakah Batu bersetuju dengan Kuala Langat supaya tempat-tempat sejarah kemerdekaan ini kita kekalkan menjadi sejarah generasi akan datang dan dimutlakkan sebagai tempat yang tidak boleh diberikan pembangunan atas dasar kepentingan sesuatu pihak atau seseorang. Yang ini saya anggap sebagai sejarah yang mendaulatkan negara kita. Apa pandangan Batu? Terima kasih Tan Sri. Batu, Terima kasih. Yang Berhormat Batu menjelaskan. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Batu. Ini kena mengena dengan penglibatan generasi muda dengan museum ini. Saya beranggapan Museum Malaysia seperti hilang kreativiti untuk menarik jumlah pengunjung, terutamanya generasi muda. Museum sepatutnya dijadikan tempat membentuk idealis ataupun jati diri kepada anak-anak muda di Malaysia, supaya mereka mempunyai kesedaran dan memahami sejarah negara. Saya ingin memetik pandangan pensyarah Jabatan Sosiologi dan Antropologi Universiti Islam Antarabangsa yang bahagia Dr. Nur Azlan Muhammad Noor. Beliau berpendapat bahawa cara persembahan artifak ataupun pameran tradisional menyebabkan generasi muda tidak berminat untuk mengunjungi museum. So, apa pendapat Yang Berhormat tentang cara kita yang artifak ataupun tradisional ini, dan macam mana kita nak membangkitkan penglibatan generasi muda, anak-anak muda pergi ke mengunjung ke museum. Terima kasih. Terima kasih. Saya agak kita harus bermula dengan satu perkara yang sangat fundamental sekali, iaitu kini atau generasi kita dan kita semua bertanggungjawab telah membentuk satu budaya yang mementingkan keuntungan di depan mata kita. Keuntungan dari segi wang ringgit, keuntungan dari segi cash yang kita terima, dan kita telah hilang nilai-nilai jati diri kita sebagai satu bangsa. Itu satu perkara yang sangat serius. Itulah sebab tidak kira apa pun, kita mula daripada kehidupan kita, kita tidak memberi nilai kepada barang-barang yang lama. Kita airport ke, stadium ke, kita rasa yang moden lebih baik. Istana setiap tahun kita buat yang baru. Kita tidak lihat di negara-negara maju yang sungguh pun teknologi dia maju, tetapi bangunan-bangunan dia lama. Mereka telah mengambil satu pendekatan yang sangat membanggakan dengan barang-barang itu. Saya tidak mau berpanjangan, tapi saya agak tindakan yang harus kita lakukan dengan serta-merta. Dia harus kita menukarkan orientasi atau konsep pembangunan. Pembangunan ini harus kita dimajukan side by side dengan nilai-nilai sejarah. Sejarah memang adalah satu perkara yang sangat kontroversi, tidak mudah kita setujui. Sejarah juga memberi kita material untuk membangunkan identiti kita untuk masa depan. Dan sejarah yang benar ini juga memecahkan monopoli, baik pun monopoli politik atau monopoli ekonomi di tangan-tangan satu pihak saja. Oleh itu, ada kala mana-mana parti yang memerintah cuba membentuk sejarah supaya mereka boleh menguasai kini. Itulah sebab kita bersama-sama mempunyai tanggungjawab seperti yang disebut oleh Sepang lagi, ialah untuk kembalikan sejarah yang sebenar, yang menunjukkan kekayaan warisan kita, dan juga menunjukkan kita semua ini sebagai satu titik yang menyumbangkan masa depan Malaysia. Dan oleh itu saya tidak bangkitkan isu ini untuk menjadikan suatu bahan yang kontroversi, yang sukar untuk diterima oleh pihak-pihak tertentu, tetapi ini dibangkitkan supaya kita mengambil langkah bersama untuk menyelesaikan dan juga mengembalikan nilai-nilai
sejarah kita. Sepang last. Sikit-sikit je Batu Batu setuju tak dengan saya bahawa oleh kerana sejarah ini dia benda yang kadang-kadang selalu menimbulkan interpretasi yang mungkin contohnya lah, siapa dia, kalau kita contoh, adakah British itu penjajah, orang yang menentang British macam mana, adakah yang kita katakan pemberontak. Maknanya kadang-kadang ada dua pendapat. Jadi dalam keadaan dua pendapat itu lebih baik, setuju tak Batu, kita biarkan benda tu begitu, maknanya masing-masing berhak untuk memberikan interpretasi. Tapi yang malangnya dalam Malaysia ini, apabila seorang memberi interpretasi yang berbeza, beliau didakwa di mahkamah. Hanya kerana dia mengatakan bahawa sebenarnya yang menyerang Bukit Kepong, orang yang menyerang itu mungkin boleh dikatakan juga sebagai pejuang. Itu interpretasi dia. Sepatutnya kalau tak setuju, kita bukan dengan dakwa. Saya rasa, setuju dengan saya, satu-satunya negara dekat dunia ini yang mendakwa orang kerana bercakap tentang sejarah adalah Malaysia, negara kita. Setuju tak Batu? Yes, saya sejarah ini sebenarnya juga berkaitan dengan nilai demokrasi. Bila kita membenarkan rakyat kita memberi interpretasi sendiri dan membahas tentang sejarah, ini adalah menunjukkan negara kita matang. Last sekali saya ingin juga mengucapkan tahniah dan galakan kepada beberapa usaha yang disebut oleh Kapal tadi untuk menarik orang-orang muda terhadap sejarah ini. Usaha oleh museum untuk membentukkan sukarelawan dan juga kelab-kelab museum. Saya harap kerajaan memberi lebih banyak peruntukan supaya kelab-kelab ini dapat dimajukan di sekolah untuk generasi yang akan datang, dan pada masa yang sama semua pihak yang berkuasa tempatan, pihak kerajaan negeri dan pihak kerajaan persekutuan memberi peruntukan yang cukup supaya bahan-bahan sejarah ini dapat kita peliharakan, supaya kita jangan membenarkan ketamakan pemaju-pemaju dan pihak-pihak peniaga-peniaga untuk merosakkan warisan kita. Dengan itu saya ucapkan terima kasih.